Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Berjumpa kita lagi di dalam channel Abdul Hafiz ataupun Bedul punya ini. Okey, untuk video yang kali ni Bedul nak kongsikan dengan korang tips-tips beli barang kemas. Sebab apa? Kita tahu orang perempuan ni suka sangat dengan barang kemas. In fact, ada juga orang lelaki yang beli barang kemas tapi mereka tak boleh pakai. So, barang kemas ni lebih kepada orang perempuan. So, Bedul nak kongsikan dengan korang macam mana korang kena tahu berjenis barang kemas yang korang kena beli, barang kemas yang macam mana korang kena beli supaya korang tak tertipu, dan harga-harga barang kemas ni semua. Okey, stay tune untuk tips barang-barang kemas. Untuk tips yang pertama adalah mutu emas. Korang kena pastikan mutu emas yang korang beli tu, biasanya dekat kedai emas ada barang kemas yang 916 ataupun 999. Ada juga mutu yang rendah-rendah lagi, tapi sebaiknya adalah beli 999 ataupun 916. Sebab apa? Dua mutu ni bila korang nak jual balik, diorang boleh lagi bagi harga tinggi dan susut nilainya adalah rendah. Bila barang yang mutu rendah-rendah ni macam emas pound, emas 750, emas wasa, ni memang harga per gram dia murah, tapi bila korang nak jual balik, korang akan dapat harga per gram dia lagi murah daripada harga yang lain-lain. So, sebaik-baiknya cari emas yang 916 ataupun 999 untuk korang beli sebagai barang kemas korang. Tips yang kedua adalah harga emas yang korang nak beli. Okey, sebenarnya Bedul ada buat video yang agak panjang pasal harga emas ni dan cara kira harga emas ni. Korang boleh tengok link dekat description, Bedul ada sediakan. Okey, untuk harga emas ni biasanya kedai akan ada dua cara. Satu yang ada upah, satu lagi yang tak ada upah. Biasanya yang tak ada upah ni harga per gram dia akan jadi lagi rendah. Cuma dia akan markup, dia akan naik, harga tu akan jadi tinggi bila kita beli barang yang berupah lah. Okey, macam kedai tak ada upah, simple, korang beli, just beli barang and then korang dapat harga per gram dengan harga barang, itu saja, simple. Untuk barang yang tak ada upah ni, untuk barang yang ada upah ni biasanya barang yang lagi besar lagi rendah upah dia, barang yang kecil lagi tinggi upah dia. So, untuk kedai-kedai yang ada upah, sebaiknya korang beli barang-barang yang besar. Untuk tips yang ketiga pula adalah jenis barang yang kita nak beli. Okey, biasanya barang dekat market ada stamping, ada holo, ada padu. Okey, yang ni pun Bedul ada pernah share ataupun Bedul pernah kongsikan. Korang boleh tengok link dekat description video pasal jenis-jenis barang kemas. Okey, untuk barang kemas sebaik-baiknya beli barang yang padu. Sebab apa? Barang padu ni dia tak ada rongga, dia tak lasak, susah putus, dan bila kita nak jual balik ataupun kita nak pajak, dia tak banyak kerana. Sebab apa? Bila barang yang holo ni, dalam holo ni dia ada rongga. Sebab apa? Holo ni contoh macam ni holo, dalam ni dia ada rongga. Bila ada rongga macam ni, biasanya dalam ni ada kotoran, ada daki, dan bila ruangan angin ni ada, bila kita bawa pergi pajak, ianya sangat-sangat senang untuk di downgradekan. Kita beli barang kemas kita, barang kemas 916, tapi bila masa kita nak pergi pajak, dia boleh jadi emas 850, 800, emas pound. Okey, macam ni. So, elakkan beli barang yang berrongga. Macam barang stamping ni pula, ada yang cantik, ada yang stamping padu. Ada yang stamping padu. Okey, ni tak ada masalah. Ni yang stamping tapi nipis saja. Okey, yang ni biasanya dia mudah kemek, dia mudah putus. So, sebaik-baiknya elakkan beli barang yang holo ataupun stamping supaya barang yang kita beli tu tahan lama. Emas ni kita beli mahal. Nak dapat duit kan untuk kumpul beli emas ni pun sekian lama. So, beli yang betul-betul berkualiti. Elakkan barang holo ataupun stamping yang nipis-nipis supaya barang tu tahan lama dan bila kita nak jual balik, kita tak jual dalam kerugian. Okey, tips yang terakhir ataupun tips yang seterusnya adalah elakkan beli barang yang ada batu, ada enamel, ada spring. Sebab apa? Bila kita beli barang-barang macam ni, bila kita nak pajak, ianya akan jadi menyusahkan. Sebab apa? Barang ada batu biasanya Ranu tak terima. Yang terima hanyalah pajakan dari konvensional. So, sebenarnya rugi. Sebenarnya bila kita pajak, kita sebenarnya nak pajak emas, tapi kita pajak sekali dengan batu, kita kena bayar interest sekali dengan batu. Ini jadi menjadikan kita rugi. Sebenarnya kita nak pajak emas. And then bila batu ni pula, bila kita nak jual bagi sesetengah pembeli macam Bedul beli emas, barang yang ada batu Bedul akan buang siap-siap. Yang kat sini korang akan rugi berat. Sebab apa? Bila ada batu ni pun dia ada jisim dia sendiri. Dia ada berat dia sendiri. So bila Bedul buang batu, berat tu akan jadi ringan. Bila korang beli berat sekali dengan batu. Tapi bila korang jual, korang
jual barang tak ada batu. Okey, sama juga dengan barang yang ada spring ataupun besi. Spring ni bukan tujuan untuk menipu, tapi untuk tujuan mengukuhkan dia. Bedul ada kongsi juga pasal barang ada besi ni juga. Bedul akan kongsikan dekat link dia dekat description. Barang ni biasanya untuk mengukuhkan sesuatu sahaja barang kemas. So benda ni pun kalau dapat kat Bedul akan buang dan korang akan kerugian. Biasanya berat dia dalam 0.5 hingga 1 gram. So kalau macam time Bedul buat video ni 17 hari bulan, kalau dah 1 gram dah 200 lebih macam tu. So elakkan beli barang-barang yang macam ni. Okay, and then bila barang yang macam ni ada batu, ada besi ni semua, nak pajak pun dia akan tolak barang berat besi tu. Dia orang akan buat anggaran sekian-sekian untuk dia orang tolak. Sebab apa? Dia orang nak pajak hanya emas sahaja. Okey, sampai di sini saja dulu perkongsian Bedul untuk kali ini. Bedul harapkan perkongsian ini dapat sedikit membantu korang dalam bagi idea nak beli barang kemas yang macam mana. Okey, apa-apa pun nak beli barang kemas, timba ilmu dulu, jangan ingat beli macam tu saja. Dan kalau dah beli barang kemas, pastikan ada resit belian, supaya resit ni adalah nyawa sebagai seorang pembeli. Okey, nyawa sebagai seorang customer. Sampai sini saja dulu. Kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun ada tersalah cakap, tersalah fakta, korang boleh komen dekat ruangan komen. Jangan lupa untuk subscribe Bedul, like dan share video ni sebanyak yang mungkin, supaya ramai orang yang boleh dapat tahu macam mana nak beli barang kemas. Sebab apa? Ilmu-ilmu pasal emas ni orang dekat luar tak kongsi dan ramai yang tak tahu. Okey, sampai sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.